pada saat ini Tuhan. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau berbicara, biarlah Engkau lakukan apa yang Kau mau lakukan Tuhan, biarlah kehendak yang sempurna yang terjadi di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus doa, dan kami alaskan doa kami. Amin. Alright. Alright, Brother David, yours. Shalom, good evening. Let's spend some time to worship the Lord as we prepare our hearts to receive what the Lord has for us tonight through Pastor Trifina. Lord, I come to you, let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me, bring me near, draw me to your side, and as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, ubahkanlah hatiku, rasakan anugerah mengalir darimu.
Spirit leads me on in the power of your love, and I will soar with you. Your Spirit leads me on in the power of your love, and I will soar with you. Your Spirit leads me on in the power of your love. Oh, thank you, Father, for the power of your love. Oh, yes, God, draw us to yourself tonight, even as we worship, God. Thank you. Oh, we know that, God, nothing is too difficult for you, oh God. Yes, Lord, as we put our trust in you, we thank you. You are the God of the impossible, the God of miracles, oh God. Thank you tonight. As we worship you, God, we experience your power in our midst tonight. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Sekali lagi kata, apa batas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan kerana kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Thank you, Lord, the God of miracles. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan kerana kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan kerana kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Sekali kita menyembah. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan kerana kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku menyembah, mukjizat itu nyata.
ajaib Tuhan yang kita menyembah. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi kita memuji menyembah. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Hallelujah, God, we give you all the praise, the glory, and the honor. Yes, God, how great thou art, God. You deserve all the glory, the praise, and the honor. In Jesus' wonderful name we pray. Amen. Thank you, Pastor. Amen. Amen. Shalom semuanya, terima kasih karena telah menghadiri acara malam ini ya, online worship and the word ya. Jadi hari ini kita punya tamu yang sangat luar biasa ya, Pastor Tryphena. Beliau saya mungkin kenal berapa tahun lalu, 10 tahun lalu ya mungkin ya, atau mungkin Memang sudah lama. lama ya. Ya, lama lah, yang penting lama lah kami kenal ya, kami kenal sudah lama. Jadi kita juga bersyukur karena Pastor Tryphena meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan kita pada hari ini. Ya, satu topik yang sangat hangat. Waktu saya kirim message, saya dapat banyak respon dari orang, respon yang begitu luar biasa. Ya, mungkin tidak banyak orang di Zoom, mungkin karena mereka lagi lihat di Facebook, atau mungkin mereka akan lihat nanti karena lagi kerja atau lagi ada perjalanan pulang saat ini, saudara ya. Jadi walau apapun, kita bersyukur karena kita bisa hadir sekalipun dalam Zoom ya. Tapi saya percaya Tuhan hadir di mana-mana di tengah-tengah kita. Ya, God is in the midst of us. God is omnipresent wherever we go. Ya, Tuhan hadir. Jadi terima kasih sekali lagi karena semua bisa hadiri. Pastor Tryphena, terima kasih karena meluangkan waktu bersama-sama dengan kami. Nah, saya tidak akan mengambil banyak waktu. Saya memberi waktu sedikit untuk Pastor Tryphena kenalkan dirinya, pelayanannya, nanti boleh lanjutkan dengan pengajarannya. All yours, Pastor Tryphena. Silakan. Yeah, I need you to share screen with me. Boleh. Wait, I'm not too sure how to do it because my daughter You used make to me a co-host. You make me co-host, then I can share screen. multiple participant. Under share. participant, you highlight my name and then share screen. Okay. Yeah. Let's see. Make you as a co-host. Yeah. Make as host. Co-host. Co-host boleh. Alright, done. Yeah. Okay. Done. Yeah. Okay. Yes, sudah boleh. Okay. Excellent. Baik, malam ni saya akan cuba guna bahasa ya, walaupun bahasa saya tidak begitu bagus sekali kalau dibanding dengan Pastor Matthew ya, tapi sekurang-kurangnya boleh faham lah. Boleh faham, Lydia? Kalau boleh faham, thumbs up ya. Baik, malam ni saya rasa syukurlah diberi peluang untuk
lebih membantu setiap orang yang ada di sini memahami mengenai topik ya, let's talk about LGBT ataupun memahami kepada homosexuality. So I'm going to introduce myself ya. Saya mewakili satu organisasi yang dikenali sebagai PLUC ataupun mengejar kebebasan dalam Yesus ya. Dan organisasi ini sekurang-kurangnya sudah ada lebih kurang 18 tahun. Ya, so we've been around 18 tahun dan saya sudah melayan di dalam organisasi ini selama 17 tahun. Ya, yang dalam organisasi ini misi kita senang saja. Itu 3 misi yang utama, relate ya ataupun berkait dengan orang yang datang meminta bantuan, tak kira mereka adalah strugglers ataupun mereka yang mungkin adalah homoseksual, LGBTQ ataupun mungkin mereka adalah keluarga-keluarga yang masih dalam struggle ya. Dan yang misi yang kedua ialah advocate, di mana kita banyak sekali membuat memberi ceramah di terutamanya di gereja ataupun di platform-platform ya yang sama dengan iman dengan kita, dan kita akan cuba membantu gereja seperti yang tadi Pastor David katakan, oleh kerana gereja jarang ada orang yang berbincang ataupun berbicara mengenai topik ini ya. Kita berharap kita dapat bekerjasama dengan gereja, membantu mereka lebih mengenali, membantu mereka meningkatkan ya pemahaman mereka, terutamanya dari segi gender, dari segi topik mengenai jantina. Yang akhir sekali misi kita ialah educate, atau kita memberi banyak kali memberi latihan ya, memberi training di mana kita bekerjasama dengan gereja-gereja, tak kira di Semenanjung ke ataupun di Sabah Sarawak ke, kalau ada peluang Tuhan berikan kita akan membantu ya. Baik, malam ni saya tidak akan berkhutbah, tapi saya akan cuba membantu setiap orang yang ada di sini cuba memahami, dan lepas tu saya akan berikan ya sedikit masa untuk kamu bertanyakan soalan. Ya, saya rasa itu adalah lebih baik kalau kita dibanding dengan kamu mendengar saja. Ya, malam ni saya nak katakan ialah dari segi mereka yang mungkin ya menjadi seorang homoseksual, ya ada segelintir daripada mereka. Ada 2 golongan. Satu golongan ialah mereka yang masih mereka hide themselves ya, mereka sembunyikan diri sendiri, yang di mana kita memberikan nama mereka adalah dalam almari ataupun in the closet, di mana mereka tidak keluar dan bagi orang tahu mereka adalah seorang homoseksual ataupun seorang yang ada isu-isu ini ya. Tapi ada satu golongan lagi di mana golongan ini mereka akan terus come out ya, mereka keluar daripada closet, keluar daripada almari, mereka tidak sembunyi lagi. Ya, bagi golongan ini banyak kali saya tidak akan directly contact dengan mereka sebab mereka tidak mahu mendapatkan bantuan. Ya, oleh itu dalam PLUC kita lebih banyak membantu mereka yang di dalam closet. Ya, mereka sudah bersembunyi, dan oleh kerana kesakitan mereka itu begitu ketara sekali, mereka ingin dapatkan bantuan. Ya, dan mereka akan keluar dan cuba mendapatkan bantuan. Saya nak katakan di sini ya, kecuali selain daripada banyak kali di gereja kita katakan mereka sudah berdosa ya. Kita tahu ya dari segi kegelapan itu kerja-kerja setan, kerja-kerja yang kuasa kegelapan itu memang benar, tapi selain daripada kuasa ya kegelapan, kita tidak harus abaikan satu lagi bahagian yang sangat penting, iaitu sumbangan psikologi ya. Sumbangan dari segi seorang mungkin seorang anak, dari segi masih bayi lagi semasa dia membesar ya, terutamanya tahun 12 tahun yang pertama ya dalam pembesarannya ataupun pertumbuhannya merupakan satu era ataupun satu season ya yang sangat penting dalam perkembangan seseorang anak. Misalnya ya, kalau kita lihat di sini ya, gambar yang saya ada di sini ya, bagi saya rasakan kita harus faham juga dari segi psikologi, sebab psikologi itu memang diberi oleh Tuhan juga. Selain daripada kita faham apa itu teologi, kita harus faham juga dari segi psikologi. Sebab saya pernah menjadi seorang lesbian, saya pernah menjadi seorang homoseksual ya, selama 10 lebih tahun saya terjerumus dalam dosa-dosa ini, dan semasa saya berada dalam kegelapan, saya tidak tahu bahawa kesakitan yang saya alami itu ada kaitan dengan sumbangan-sumbangan psikologi ya. Oleh itu kita masuk bahagian teologi dulu, sebab yang penting sekali kita harus faham yang ciptaan Tuhan yang asli, ciptaan Tuhan yang sebenarnya dalam Kejadian
saya lupa ya, Kejadian bab 1 ayat 27 dikatakan maka Allah menciptakan manusia menurut gambarannya. Menurut gambaran Allah dia mencipta mereka lelaki dan perempuan. Di sini kita faham ya dari segi jantina memang Tuhan sudah menciptakan mereka lelaki dan perempuan. Tapi jangan lupa yang ini ialah untuk iman kamu. Yang ini ialah untuk orang mereka yang beragama Kristian. Mereka gunakan Alkitab. Tapi bagaimana dengan mereka yang tidak kenal Tuhan? Bagaimana dengan mereka yang langsung tidak percaya pada Alkitab yang kamu ada? Oleh itu kita harus jangan abaikan di mana ada juga sumbangan dari segi psikologi di sini. Ya, tapi di sini kita fahamkan Tuhan bukan saja mencipta lelaki dan perempuan. Kita harus faham dalam firman Tuhan ini dikatakan kita dicipta menurut gambarannya. Bermaksud kita harus lebih seperti Tuhan. Bukan saja seperti Mr. Malaysia ke Miss Malaysia ke, tidak. Yang itu ialah gambaran yang diberikan oleh dunia ini. Sebenarnya Tuhan mencipta kita lebih menurut gambarannya. Oleh itu kalau kita kalau kita nak mengejar, kita harus mengejar lebih gambaran Tuhan. Kita harus mengejar lebih seperti Tuhan. Bukan mengejar lebih seperti duniawi. Ya? Bukan mengejar lebih seperti apa yang diberikan, gambaran yang diberikan oleh dunia ini, bagaimana menjadi seorang lelaki, bagaimana menjadi seorang perempuan. Tapi kita harus lebih seperti Tuhan. Ya? Dalam Kejadian, bukan saja dalam bab 1 ayat 27, di sini Kejadian bab 2 ayat 24 dikatakan di sini, maka seorang lelaki meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya. Di sinilah permulaannya perkahwinan. Ya, lalu mereka berdua menjadi satu. Jangan lupa ya, isu-isu yang berlaku dalam homoseksualiti bukan saja dia tidak berlaku seperti isu yang semalam. Bukan saja kejadian yang berlaku semalam dan hari ini kita menghadapinya. Isu ini ataupun cabaran-cabaran yang dihadapi dalam isu LGBT ini, mereka sudah sudah lama ada di dalam society ini, dalam masyarakat ini, lebih kurang 50 lebih tahun. Ya, kita juga faham ya dalam kalau kita lihat Alkitab memang dah lama sudah ada ya isu-isu moral yang di luar ya, yang di luar rencana Tuhan memang sudah ada ya dalam Alkitab, dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Tapi di sini kita dapat lihat Tuhan mencipta lelaki ini meninggalkan ibu bapanya bersatu dengan isteri. Dia tidak katakan di sini bersatu dengan suaminya. Lalu mereka berdua menjadi satu. Ya, saya nak kamu faham ya dari segi psikologi ya, seseorang yang dilahirkan dalam dunia ini dia ada apa yang kita katakan XX dan XY kromosom ya dari segi biological, dari segi di mana dia dilahirkan. Kalau seorang perempuan seperti Lydia dia memang ada XX ya, tapi kalau untuk David dia seorang lelaki dia ada XY kromosom. Nah, walaupun kamu cuba mengubah dari segi rupa kamu, ya tampilan kamu mengubah dari segi jantina kamu, ya menjadikan dia sesuatu jantina yang hari ini kita gunakan perkataan ini gender fluid ataupun jantina yang cair, bermaksud jantina yang boleh berubah, yang banyak kali berubah. Buat masa ini di dalam dunia ada lebih kurang 70 lebih jantina yang tidak sama. Tadi kita dah baca firman Tuhan, cuma lelaki dengan perempuan saja, cuma 2 jantina. Bagaimana dia boleh sampai 70 lebih? Saya rasa sekarang mungkin lebih daripada itu. Oleh kerana masa ini kita hidup dalam satu zaman di mana merupakan zaman hak manusia. Saya nak jadi siapa yang saya nak jadi. Ya, hak saya untuk mengubah, hak saya untuk jadi macam ni, macam tu, macam ini. Ya, itu ialah dari segi isu masyarakat yang sudah berlaku lebih kurang 50 lebih tahun dahulu. Ya, kita faham di sini ini merupakan ya nilai yang dipegang oleh PLUC, iaitu organisasi yang saya datang ya dari segi PLUC. PLUC sebenarnya dia berasal daripada satu perkataan yang dikenali sebagai PLU. Ya, PLU bermaksud people like us dalam bahasa Inggeris, di mana negara Singapura dan negara Malaysia banyak kali golongan komuniti homoseksual mereka memberi nama ini untuk katakan, kalau mereka katakan saya seorang PLU bermaksud saya seorang homoseksual. Masa organisasi ini mula 18 tahun yang dahulu, kita ambil balik nama ini, mengejar kebebasan dalam Yesus ataupun Pursuing Liberty Under Christ, PLUC. Ya, di mana nilai yang kita
kita pegang ialah ciptaan Tuhan yang asli, iaitu satu lelaki, satu perempuan, satu suami, satu isteri. Yang ni macam beza ya di negara kita. Ada segelintir yang tidak percaya pada suatu suami, satu isteri. Adakah gereja standing on this value? Adakah kita berpegang pada nilai-nilai ini? Bukan saja satu lelaki, satu perempuan, satu suami, satu isteri, sehingga akhir hayat. Till death do us part dalam bahasa Inggeris. Bermaksud perkahwinan itu seharusnya sampai satu hari nanti di mana seorang tidak ada lagi di dunia ini. Sehingga akhir hayat. Adakah kita mengajar nilai-nilai ini dalam gereja kita? Adakah kita mengajar generasi yang ada sekarang? Sebab generasi sekarang misalnya, generasi yang ada sekarang, generasi yang paling muda sekali ialah generasi alpha. Dari segi bayi sampai mungkin umur 7 tahun. Lepas tu mungkin dari umur 7 tahun mereka adalah generasi Z. Setahu saya, semasa mereka dilahirkan dalam dunia ini, mereka tidak tahu lagi sebenarnya ada ciptaan Tuhan yang asli. Mereka tidak faham bahawa ada satu lelaki, satu perempuan, satu suami, satu isteri sehingga akhir hayat. Mereka dilahirkan dalam generasi di mana ini yang berlaku. Di mana ada perbezaan di antara ciptaan Tuhan dengan revolusi gender ataupun revolusi jantina yang berlaku. Oleh itu kamu sebagai komuniti Kristian, kamu harus faham apa yang sedang berlaku dalam dunia ini. Jangan kita berdoa saja tapi tidak tahu apa yang sedang berlaku. Jangan kita cuba mendiskriminasikan mereka, tetapi kita tidak tahu apa yang sedang berlaku dalam masyarakat kita. Di mana ada perbezaan di antara ciptaan Tuhan dengan revolusi yang berlaku sekarang. Kalau kita katakan satu lelaki, satu perempuan, tapi dalam revolusi jantina, dia mengenalkan ada apa yang dikatakan pelbagai jantina. Tidak lagi satu lelaki, satu perempuan. Dia boleh berpelbagai jantina. Tidak lagi satu suami, satu isteri, pelbagai perkahwinan. Dan sistem keluarga juga pelbagai. Tidak payah sehingga akhir hayat. Kamu kena faham ini adalah revolusi yang berlaku kerana gereja sendiri tidak pernah apa yang kita katakan berdiri kukuh pada nilai-nilai mengikut firman Tuhan. Dengan itu, selepas 50 lebih tahun, the church is shaking. Kita ada ajaran yang liberal, ajaran yang sangat bebas. Ajaran di mana mereka katakan firman Tuhan langsung tidak ada kaitan dengan apa yang berlaku dalam dunia sekarang. Kamu kena faham, ada perbezaan di sini. Kalau kamu faham bahasa Inggeris, saya nak recommend buku ini yang belum lagi diterjemahkan dalam bahasa. Kalau ada sesiapa yang ada minat untuk terjemahkan, boleh jumpa dengan saya. Boleh get in touch with me. Yang buku ini ditulis oleh mentor saya, Raising Gender Confident Kids. Hari ini saya akan mengambil sedikit masa untuk membuat sedikit pengajaran bagaimana seseorang itu boleh semasa dalam perjalanan kehidupan mereka, perkembangan kehidupan mereka boleh they can go out of God's rencana. Mereka boleh terkeluar daripada rencana Tuhan. Saya harap dengan buku ini kamu akan lebih faham lagi. Hari ini saya nak gunakan masa sedikit ini untuk kita belajar mengapa seseorang itu boleh terkeluar, mengapa saya boleh menjadi seorang lesbian. Saya dilahirkan memang XX, kromosom saya XX. Dari segi biologi, jantina saya sepatutnya seorang perempuan. Tidak ada perubahan sampai hari ini masih juga XX. Tapi apa yang berlaku dalam kehidupan saya, di mana sampai satu tahap saya terkeluar daripada rencana Tuhan. Saya menjadi seorang lesbian, saya menjadi seorang homoseksual. Apa yang sudah berlaku? Apa yang saya sedang fikirkan? Kalau kita lihat setiap orang yang ada di sini, mungkin setiap orang yang akan masuk dalam Facebook ini, saya nak kamu tahu apa yang saya berkongsi malam ini adalah mengikut banyak kali ialah pengalaman bukan saya seorang saja, tapi pengalaman orang yang saya pernah berjalan, pernah journey lebih kurang 17 tahun banyak kes-kes yang saya pernah berjalan dengan mereka, bertemankan mereka untuk melalui kesakitan yang mereka alami itu. Setahu saya sampai hari ini belum lagi ada satu kes yang mereka dilahirkan sebagai LGBT. Tidak ada.
Ya, tidak ada dilahirkan. Tapi kalau kita lihat ya, setiap orang yang datang di dunia ini, mereka bagaikan kertas putih ini. Mereka adalah seperti PowerPoint yang saya showkan sekarang, kertas putih saja. Tapi apa yang berlaku dalam sistem kepercayaan mereka? Siapakah yang memberitahu mereka bahawa kamulah seorang lelaki? Siapakah yang memberitahu mereka bahawa kamu ni seorang pencuri? Siapa yang bagi dia tahu yang kamu ni seorang Kristian? Siapa yang bagi kamu tahu kamu ni cerdik? Apa yang berlaku? Siapa yang sedang mengubah sistem kepercayaan mereka? Siapa yang sedang mencetak pada kertas putih ini yang menjadikan dia menjadi sesiapa, menjadi who she is right now ataupun who he is right now, yang jadikan dia sebenarnya pada hari ini? Siapa yang sedang siapa yang sedang mempengaruhi sistem kepercayaan itu? Oleh itu dalam organisasi kita, ya, dari segi firman Tuhan, buku Roma bab 12 ayat 2, ya, di mana kita jangan mengikut duniawi, tetapi pemikiran kita diperbarui oleh Tuhan. Ya, sangat penting ya dari segi sistem kepercayaan. Sebab setahu saya dalam 17 tahun saya melayan, tak pernah saya nampak seseorang yang dilahirkan LGBT. Tapi kalau saya dengar ceritanya, saya dengar kesakitannya, menemaninya, saya lebih memahami apa yang sudah berlaku dari segi sistem kepercayaan ini. Kalau kita lihat gambar ini, saya memang suka ya. Saya dilahirkan seorang Cina, memang ya, muka Cina ni ya. Walaupun saya gunakan bahasa, tapi bunyinya masih bunyi Cina juga. Ya, saya dilahirkan ya di dalam sebuah keluarga Cina. Saya tidak ada pilihan. Saya tidak ada pilihan di mana saya dilahirkan dalam sebuah keluarga di mana bahasa logat bapa saya ialah Hakka. Ya, orang Hakka sangat kuat bunyi dia. Ya, sangat kasar. Ya, mak saya Hokkien. Tapi oleh kerana kita dibesarkan di PJ, kebanyakannya bahasa yang kita gunakan ialah bahasa Cantonese. Saya tidak ada pilihan. Saya dilahirkan di sebuah keluarga di mana ayah saya seorang peminum. Saya dilahirkan di mana ayah saya seorang pejudi. Saya tidak ada pilihan di mana saya dilahirkan mata saya memang mata sepek. Saya tidak boleh pilih lagi jadi mata yang besar. Memang mata sepek. Ini mata muka Cina ni, ya. Mata sepek. Ya. Oleh itu, kehidupan kita bagaikan sungai yang mengalir ini. Kalau kita lihat ya dalam PowerPoint yang ada di sini, kita ada zaman kanak-kanak, remaja dan sampai dewasa. Ya, dalam kehidupan ini kita tidak ada pilihan. Kalau kamu nampak ya batu-batu yang ada di sana itu, batu-batu itu merupakan cabaran-cabaran dalam hidup kita. Saya tidak ada pilihan ya semasa saya membesar. Saya dilahirkan seorang anak sulung. Tiada pilihan ya, sebagai seorang anak sulung, ya mungkin dari segi ekspektasi yang diberikan oleh keluarga saya lebih tinggi kalau banding dengan anak-anak yang lain, ya. Ia merupakan satu batu halangan saya. Ya, tiba-tiba saya kena memenuhi ekspektasi yang ada ini. Saya tidak ada pilihan di mana semasa saya kecil lagi, saya bertemu dengan trauma-trauma. Misalnya saya pernah dicabuli kehormatan saya semasa saya masih kecil lagi, ataupun sexual molestation. Saya tidak ada pilihan. Oleh itu, semasa seorang budak yang sedang membesar, seorang kanak-kanak yang sedang membesar, terutamanya ya permulaan 12 tahunnya yang paling penting itu, saya nak tanya, semasa dia melalui cabaran itu, ada tak sesiapa yang membantunya? Kalau ada orang yang membimbingnya, membantunya, mungkin ya kemungkinan yang besar dia dapat menjadi lebih sihat dari segi heteroseksualitinya, dia menjadi lebih sihat. Tapi kalau seseorang itu bertemu dengan trauma-trauma ataupun isu-isu yang menyebabkan dia berada dalam kesakitan, dalam bahasa Inggeris ya ada 4 perkataan, hurt people. Orang yang pernah mengalami kesakitan, mereka akan pergi menyakiti orang lain. Kalau kita tidak dapat kesembuhan, kita akan pergi menyakiti orang lain. Misalnya saya melalui satu trauma semasa saya kecil. Saya rasa malu untuk berbincang dengan keluarga saya kerana saya sudah dicabuli kehormatan saya. Dengan itu saya menyembunyi trauma ini. Sebab saya malu untuk berbincang, saya malu untuk beritahu ibu bapa saya. Dengan itu, oleh kerana saya disakiti ataupun saya tidak sihat,
maka saya akan ikut satu perjalanan atau kita lihat sungai yang mengalir ini, ia akan mengalir dengan tidak sihat. Hurt people, hurt people. Orang yang disakiti akan terus menyakiti orang lain. Ya. Kalau kita lihat, ya tadi saya dah katakan, sangat penting. Saya rasa ya kalau bagi saudara-saudari yang berada di Sabah Sarawak, ya, atau mereka yang ada di di tempat-tempat yang lain, saya nak kamu tahu, kalau kamu terutamanya kalau kamu belum berkahwin, ya, yang belum berkahwin itu, saya harap kamu dapat seorang pasangan yang sihat, bukan pasangan yang sempurna, pasangan yang sihat. Dengan itu, keluarga kamu ada peluang untuk jadi sihat. Kalau seorang budak yang dilahirkan, ya, di sini saya nak bagi kamu tahu, ya, sebab saya pernah menjadi seorang guru, saya pernah mengajar. Oleh itu perkembangan seorang anak sangat penting sekali. Oleh itu psikologi sangat penting. Di sini kita lihat ya dari segi umur 0 sampai 5 tahun, ini merupakan perkembangan yang sangat penting sekali untuk membantu anak-anak kita ada confident, ya, dari segi jantina mereka. Di sinilah attachment, ya. Attachment tu merupakan bahasa tu sangat sukar saya nak mencari, ya, bahasa yang boleh menggantikannya, ya. Mungkin dikatakan ikatan, ya, ikatan dengan ibu bapa. Di sini katakan ikatan dengan jantina ibu bapa yang sama adalah sangat penting. Bermaksud ikatan seorang budak lelaki dengan ayahnya sangat penting. Ikatan di antara ataupun perjalinan di antara ibu dengan anak perempuannya itu sangat penting. 5 tahun yang pertama merupakan sangat penting. Mengapa? Kerana di sini mereka akan menerima 3A yang utama. Ya, mereka akan menerima kata-kata kepastian, affirmation. Ya, mereka akan terima perhatian. Nampak tak budak-budak kecil? Mereka tu goyang sini, goyang sana, lari sini, lari sana. Kenapa mereka buat begitu? Kerana mereka hendakkan perhatian. Perhatian dari siapa? Perhatian dari penjaga yang utama mereka. Anak-anak, kenapa mereka menangis? Kalau mereka boleh bertutur, boleh bercakap, mereka tidak akan menangis. Dia akan minta, mak susu. Betul tak? Tapi dia menangis kerana dia nak dapatkan perhatian. Dia nak tahu bahawa setiap kali dia tak rasa sihat, kamu akan berada di sana untuk dia. Semasa kamu berada di sana untuk dia, perhatian diberikan. Mereka akan rasa ada kata-kata kepastian. Misalnya, nak, kamu ni nak apa? Dia akan rasa dia disayangi. Affection. Ini merupakan 3A yang sangat penting untuk seorang budak. Bagi saya nak kamu tahu, ya, kebanyakan lelaki, 95% lelaki, budak lelaki yang ada, mereka adalah budak lelaki yang biasa. Biasa kita lihat lari sini, lari sana. Ya, kalau mereka berpeluh, mereka gunakan, ya, lengan baju untuk apa tu, mengesat peluhnya. Ya, mereka bagaikan budak-budak yang biasa. Mungkin mereka, kalau kamu berdekatan dengan mereka, kamu akan dapat bau, ya, bau peluh-peluh mereka. 95% budak lelaki memang seperti itu. Tapi 5% lelaki tidak sama. Tidak bermaksud mereka adalah homoseksual. Mereka merupakan budak lelaki yang lebih sensitif. Mereka merupakan budak lelaki yang bukan saja sensitif, mereka lebih lemah lembut. Tapi tak bermaksud mereka adalah homoseksual. Mereka tidak sukakan, ya, sukan-sukan yang sangat kasar. Mereka tidak sukakan, ya, benda-benda yang sangat kasar. Semasa kamu bercakap dengan mereka, mereka harapkan kamu boleh melihat, ya, mata dengan mata, bertemu dengan mereka. Mereka akan rasa disayangi. Tapi budak lelaki yang lain tidak sama. Tak nampak mata dia pun dia tak apa. Tapi untuk 5% ni tidak sama. Bayangkan di sini. Kebanyakan lelaki yang ada, kebanyakan ayah yang ada adalah 95%. Mereka tidak faham kenapa anak lelakinya berlemah lembut. Mereka tidak faham kenapa anak lelaki yang 5% itu sensitif. Semasa ayah kuatkan bunyinya, kuatkan suaranya, budak itu sudah menangis. Semasa dia menangis, apa yang kamu buat? Dia menangis kerana dia hendakkan perhatian. Tapi kamu marah dia. Dengan itu, apa yang berlaku di sini ialah, kalau kita lihat di sini, Elizabeth Moberly katakan, security, kasih sayang dan kata-kata kepastian daripada ibu bapa sesama jantina adalah keperluan yang sah. Bermaksud seorang ayah, ya, seorang ayah dengan seorang anak budak lelaki itu harus ada satu emotional
attachment ataupun ikatan emosi yang erat. Tapi kalau ayah selalu memarahi anak itu tidak mahu bersama dengan ayahnya. Dia tidak rasa selamat. Dia tidak ada security. Dengan itu, secara automatik anak lelaki itu akan pergi mana? Pergi pada ibu. Semasa dia sampai pada ibu di mana ada ikatan ataupun attachment emosional, ya, emosi yang rapat dengan ibu, bagaikan kita katakan roti kahwin. Kaya dengan mentega. Ya, kawinkan roti ini, kalau kamu asingkan, kamu nampak kaya dengan mentega di sini, kaya dengan butter di sini. Ikatan anak dengan ibu adalah penting, tapi kalau ikatan anak dengan ibu tu tidak sehat, misalnya, kalau hubungan ayah dengan ibu tidak sehat, secara automatik ibu tidak akan berbual dengan ayah. Ibu akan terus pergi anak sulungnya, terutama kalau anak lelaki. Di sana dia akan dapatkan security. Di sana dia akan dapatkan kasih sayang daripada anaknya. Tapi apa yang berlaku pada perkahwinan itu? Perkahwinan itu menjadi tidak sihat. Kerana semasa ibu dengan budak lelaki itu ada ikatan yang tidak sihat, ia akan menyebabkan apa? Pencetakan sifat-sifat perwatakan jantina kewanitaan. Bermaksud budak lelaki itu sebenarnya sudah lemah lembut, dia akan menjadi lebih seperti perwatakan seorang perempuan. Ini yang dikatakan the power of imprinting. Kalau tak percaya, kita akan lihat di sini. Ya, the power of imprinting. Misalnya, Konrad Lorenz. Dia merupakan pemenang Nobel. Ya, dia seorang ahli biologi Austrian. Dia mulai mengkaji mengenai angsa. Dia nak tahu bagaimana angsa-angsa ini mengenali siapakah ibunya yang sebenarnya. Dia cuba mengkaji dari segi impact, ya, impact imprinting, the philia. Philia di sini ialah di mana seorang anak menghormati ataupun berbakti pada ibu bapanya. Di sini Lorenz dia cuba mendemonstrasikan, ya, dia mulai menunggu telur-telur angsa ini untuk menetas. Semasa telur ini menetas, baby angsa yang keluar itu, mereka ada satu tempoh yang sangat kritikal, iaitu 36 jam. Tempoh ini ialah untuk mereka mengenali siapakah ibu saya. Kalau untuk seekor binatang ada tempoh kritikal, bagaimana pula dengan manusia yang diciptai, ya, dalam gambaran Tuhan, yang lebih menggambarkan Tuhan. Oleh itu untuk manusia merupakan 5 tahun yang pertama. 5 tahun yang pertama kita dapat membantu anak kita sebab mereka masih sekeping kertas yang putih. Kita boleh membantu mereka lebih ada impak, ya, lebih ada pencetakan. Di sini 36 hours. Kalau kita nampak, ya, nampak tak angsa-angsa ini semua mengikut Lorenz. Sebab mereka katakan dia adalah ibu saya. Dia berada di sana semasa kita keluar daripada telur itu. Kita nampak dia sedang bergerak. Itulah ibu kita. Nampak di sini. The power of imprinting. The power imprinting. Di mana dia pergi? Semua angsa-angsa ini mengikuti. Kenapa saya nak bincangkan ini? Sebab dalam 17 tahun pelayanan saya tidak pernah nampak seorang yang dilahirkan LGBT. Tapi banyak kali saya dapat lihat pencetakan yang berlaku. Impak-impak yang berlaku dalam kehidupan mereka yang menyebabkan mereka menyeleweng daripada rencana Tuhan. Ya, everywhere he goes, mereka ikut saja. Like father, like son. Bagaikan bapa rintik anak bapa murid anak rintik atau apa. Ya, like father, like son. Kalau kita lihat di sini, ya, saya rasa, ya, untuk seorang ayah, kalau anak dia katakan, ayah, semasa saya membesar nanti saya nak jadi seperti ayah. Ayah itu sudah berjaya. Bukan ayah, kamu bagi saya banyak duit, kamu ni berjaya. Tidak. Kalau kamu dengar, ya, anak kamu kata, ayah, semasa saya membesar saya nak jadi seperti ayah, kamu sudah berjaya, ya, sebagai seorang ayah. Oleh itu dari segi psikologi homoseksualiti sebenarnya boleh dihalang. Malam ni saya banyak berbincang, ya, dari segi psikologi, dan saya harap nanti kita ada peluang untuk berbincang. Tanyalah saya soalan-soalan yang sukar sekali,
Ya, saya rasa pertanyaan soalan adalah lebih baik daripada saya mengajar malam ini. Ya, di sini psikologi homoseksualiti adalah apa? Di mana homoseksualiti boleh dihalang. Sebenarnya seorang anak tidak payah menjadi seorang homoseksual. Baik, saya akan katakan di sini. Mungkin ini akan menyakiti hati ibu terutamanya. Ibu semasa kamu membesarkan anak lelaki kamu, dia cuma menjadi sebagai budak lelaki saja. Dia menjadi seorang boy. Nampak tak setiap kali ibu memanggil anaknya? Boy, boy, dia panggil boy. Ya, tapi ayah tidak sama. Dengar di sini, mungkin malam ni ada ramai lelaki yang ada di sini, ramai ayah yang ada di sini, ya, di mana tugas kamu sangat penting sekali. Saya bukan nak tambahkan beban pada kamu, saya cuma nak katakan, ya, di mana your role, peranan kamu sangat penting. Kalau semasa saya kecil, kalau ayah saya katakan saya cantik, sudah ada satu impak, saya ni memang cantik. Tapi kalau ibu katakan saya cantik, alah ibu saja, dia sama jantina. Tapi lelaki kalau katakan seorang perempuan cantik, tidak sama. Tidak sama. Langsung tidak sama. Ayah membesarkan anak lelaki sebagai man. Tidak sama. Bagi mereka yang belum berkahwin, terutamanya perempuan, jangan cari boy, cari man. Tak sama. Boy belum lagi membesar. Man sudah membesar. Man mereka tahu, ya, berpegang pada tanggungjawab diberikan, komitmennya. Ya, kita cari man. Kamu boleh baca lebih lagi, ya, buku ni, Bring Up Boys. Bukan saja Bring Up Boys, but you have Bringing Up Girls as well. Ya, malam ni saya lebih mengemfasiskan, ya, atau memberi penekanan kepada cara-cara kita boleh membina keluarga kita menjadi sihat. Pasangan jadi sihat, keluarga jadi sihat, community juga sihat. Kerja saya pun akan kurang, tak payah tambah lagi. Ya, kalau community sudah sihat. Amin. Kita masuk peringkat yang kedua. Tadi peringkat yang pertama ialah the first 5 years, ya, 5 tahun yang pertama, di mana dia ikatan dengan ibu bapa, jantina ibu bapa sesama jenis sangat penting. Tapi masa dia pergi sekolah, ikatan dengan jantina sesama jenis sangat penting. Kamu akan dapat lihat di sini, kalau kamu ada sekolah minggu, kamu akan perhatikan, ya, mereka yang berumur lebih kurang 10 tahun ke bawah, ya. Kalau kita panggil mereka pegang tangan, lelaki dengan perempuan tidak akan pegang tangan. Mereka tidak mahu. Sebab mereka bermain sesama jantina, ya. Mereka tidak mahu. Dia katakan, cikgu tak nak pegang tangan dia sebab dia tu kotor. Ataupun lelaki itu kata, saya tak mahu pegang tangan perempuan tu, dia selalu menangis. Dia sangat sensitif. Kita akan dengar di sini. Cuba bayangkan tadi, kalau misalnya ada seorang budak lelaki yang sensitif. Tempoh 5 tahun yang pertama, dia selalu bersama dengan ibu kerana dia tidak rasa selamat dengan ayah. Sampai dalam peringkat ini, peringkat sekolah rendah, dia sepatutnya bersama dengan teman-teman lelaki yang lain. Tapi apa yang berlaku oleh kerana dia seorang lemah lembut, dia selalu diejek, dia selalu dibuli. Saya nak kamu faham di sini, ya. Saya akan berdiri dengan mereka yang dikena buli. Sebab saya tidak percaya mereka harus didiskriminasikan. Ya, kita harus berdiri dengan mereka yang diejek, berdiri dengan mereka yang dibuli, kerana mereka tidak sepatutnya terima, ya, buli ataupun ejekan ini. Masalah yang berlaku di sini ialah, misalnya seorang lelaki, dia dijemput untuk bermain bola keranjang mungkin, ya. Dia main dengan budak lelaki yang lain, tapi dia seorang yang lemah lembut. Dia memang tak suka, tapi dia kerana dia mahukan ikatan jantina sesama jenis, dia mahukan kawan-kawan, maka dia pun masuk main. Tapi dia tidak tahu macam mana nak lontar bola. Dia tidak tahu macam mana nak tangkap bola. Apa yang berlaku semasa dia bermain, orang lain melontar bola pada dia, tercicir. Dia tidak dapat bola itu. Apa yang berlaku? Kawan-kawan yang lain tu mereka mulai mengejek dia. Mereka mentertawakan dia. Mereka membuli dia. Ataupun mereka memaksa, ya, budak-budak lelaki yang lemah lembut memakai pakaian jantina yang lain. Misalnya nampak dia lemah lembut, kita suruh dia pakai skirt, ya, pakai baju kurung yang apa tu. Maka tu mereka diejek lagi. Dengan itu mereka mengalami trauma.
Ada segelintir budak-budak di sekolah ya, oleh kerana mereka ni nampaknya lebih lemah. Apa yang berlaku di sekolah, banyak kali ya, ini berlaku di sekolah ya, budak-budak yang lebih kuat, mereka mengganggu dari segi mencabuli kehormatan budak-budak lelaki ini. Mereka menyentuh bahagian-bahagian badan yang tidak sepatutnya disentuh. Ini dikenali sebagai satu trauma. Ya, trauma ini kalau tidak disembuhi, ia akan menyebabkan dia terjerumus lebih dahsyat lagi ya, dari segi isu-isu tidak ada kepastian dari segi jantinannya ataupun gender dia. Lepas tu kita masuk bahagian ini. Saya nak kamu fahamnya, kalau 12 tahun yang depan tu kita tidak ada peluang untuk bantu anak kita, semasa dia sampai sekolah menengah, habis. Sebab dari segi psikologi, Erik Erikson katakan ini, semasa dia sampai 13 tahun ataupun sampai umur ini, mereka sedang mengejar ya, mereka berada dalam satu peringkat di mana mereka ingin kenal siapa saya. Who am I? Identity-nya. Ya, kalau first 12 years dia tidak pernah diberi security, dia tidak pernah diberikan kata-kata kepastian bahawa kamu ni anak laki, satu hari nanti kamu akan jadi man, ya, kamu ni anak perempuan yang cantik, satu hari nanti kamu akan jadi woman. Kalau tidak ada kata-kata kepastian ini, semasa dia sampai di sekolah menengah, kamu akan faham ya, hormon dia sudah mulai berubah. Orang yang budak lelaki mulai nampak perempuan, mereka rasa perempuan tu cantik. Tapi bagaimana dengan lelaki yang lemah lembut itu? Lelaki yang sudah hilang peluang untuk menjalini ikatan yang sihat dengan sesama jenis. Mereka masih perlukan ikatan itu. Remaja merupakan satu masa di mana kebanyakan ibu bapa katakan, "Pastor, please help my son, please help my daughter." Mereka ni tidak dengar. Mereka ni stubborn, rebellious, tidak mau dengar. Mereka tidak mau dengar kerana 12 tahun yang pertama kamu tidak habiskan masa dengan mereka. Mereka tidak mau mendengar kerana mereka tidak ada respect untuk kamu. Kamu selalu meletet saja, kamu selalu bagi dia tahu apa yang buat, apa yang tak nak buat. Tapi kamu tak pernah berikan dia peluang untuk membesar. Di sini remaja, mereka ada apa yang kita katakan identity kumpulan. Group identity. Di sini juga kalau kita lihat mereka sangat kisar ya apa yang orang lain kata. Mereka kisar ya baju yang mereka pakai. Sebab dalam peringkat ini penerimaan adalah sangat penting. Saya masih ingat lagi ya, semasa saya berumur remaja, saya sebenarnya suka pada seorang lelaki yang dalam kelas saya. Tapi lelaki ini dia tidak anggap saya sebagai seorang perempuan, dia anggap saya sebagai bro, anggap saya sebagai brother, ya. Oleh kerana dia lihat saya bukan seorang perempuan. Dengan itu, ya, apa yang berlaku, labeling berlaku dalam hidup saya. Saya mulai memberitahu diri saya ni tidak cantik, saya ni bukan seperti perempuan yang biasa. Saya tidak ada rambut yang panjang, saya tidak ada badan yang slim, tidak ada. Dengan itu dia menyebabkan saya mengalami satu trauma di mana saya mulai confused dengan identiti saya. Apakah batu-batu halangan yang ada? Ya, malam ni saya dah bagi kamu tahu ya bahawa sungai yang mengalir itu ada batu-batu halangan. Kalau ada orang yang membantu kita, membimbing kita, maka kita dapat mengharungi batu-batu halangan ini dan menjadi lebih sihat. Tapi kalau tidak ada, maka kita terpaksa ya menghadapi kesakitan yang berlaku ataupun kegagalan yang berlaku. Batu-batu halangan seperti apa? Yang pertama, gagal menjalin identiti dengan ibu bapa sesama jenis. Misalnya untuk saya, ya, ikatan saya dengan ibu saya adalah dalam bahasa Inggeris love-hate. Ada benci tapi ada sayang. Ya. Kenapa ada benci dan ada sayang di sini? Why love-hate relationship? Kenapa? Kerana ibu saya
hubungannya dengan suaminya tidak begitu baik. Itu hubungan dengan ayah saya lah, tidak begitu sihat. Dengan itu, saya sebagai anak sulung, saya menjadi tempat dia bergantung. Saya menjadi mendengar segala dia punya what is in her heart, dalam hati dia. Ya, tiba-tiba saya menjadi seorang dewasa. Ya, tiba-tiba saya menjadi seorang pengganti suami untuk ibu saya. Oleh itu, saya gagal menjalin identiti dengan ibu bapa sesama jenis. Labeling. Saya dilahirkan comel. Ya, saya dilahirkan badan lebih besar. Oleh itu, oleh kerana saya kurang dapat kata-kata kepastian, maka saya melabelkan diri saya sendiri. Katakan diri saya ini hodoh. Katakan diri saya ini tidak seperti wanita yang lain ataupun perempuan yang lain. Ya, labeling bukan dari segi luaran saja, labeling dalaman yang lebih dahsyat. Sebab dalaman tu banyak kali ialah saya yang melabelkan. Oleh itu dalam buku Roma, ya, jangan kita mengikut duniawi, tapi kita harus memperbarui, ya, our minda, kita punya fikiran. Itu sangat penting. Saya harus lihat diri saya dalam imej Tuhan. Siapa sebenarnya saya? Saya dicipta mengikut gambaran Tuhan. Bermaksud saya menyerupai lebih seperti Tuhan. Tapi saya mengambil banyak masa untuk memahami poin yang sangat penting ini. Trauma, iaitu penderitaan seksual. Ini merupakan salah satu batu halangan yang sangat dahsyat sekali. Saudara-saudari yang ada di sini, ya, para jemaat yang ada di sini, saya nak kamu tahu, ya, kadang-kala trauma ini berlaku dalam gereja, di mana ada orang yang lebih kuat, mereka mencabuli kehormatan mereka yang lemah. Adakah gereja sudah sedia untuk kita handle, ya, case-case seperti ini? Saya ada banyak case yang ada kaitan dengan ini. Ya, sedih saya nak katakan, tapi ini memang benar. Mengapa ia berlaku? Kerana sudah ada apa yang kita katakan, ya, because of pornography, ya, penggunaan pornografi yang sangat tinggi menyebabkan, ya, minda kita pun sudah rosak dan kita mulai mencabuli ke sexuality orang lain. Ketiadaan hubungan rakat sebaya yang sihat, misalnya di sekolah, kita harus ada rakan sebaya yang sihat. Oleh itu di gereja kita harus, ya, memberi perhatian pada mereka yang berumur 12 tahun ke bawah. That is the most important age. Ataupun mereka itu merupakan pelayanan yang paling penting dalam gereja. 12 tahun yang pertama. Kalau 12 tahun pertama mereka lebih sihat, kita kurang isu. Ya. Semasa mereka masuk remaja, isu-isu yang dihadapi lebih kurang. Ya, tapi oleh kerana kita tidak menyumbangkan kebanyakan ongkos kita, duit-duit kita dalam pelayanan 12 tahun yang pertama, bermaksud kita akan menghadapi lebih banyak cabaran. Ya. Pendedahan yang terlalu awal ataupun dalam bahasa Inggeris too early sexual awakening. Dia tidak sepatutnya tahu sentuhan. Baik. Saya faham di sini ada orang dari Sabah Sarawak. Saya juga faham, ya, ada segelintir yang tinggal di rumah panjang, di mana kadang-kala tiada batasan. Ya, kalau seseorang yang ada pendedahan yang terlalu awal dari segi pornografi, maka mereka ada dia curious, mereka ada ingin tahu. Dan oleh kerana tiada batasan, banyak kali budak-budak kecil ataupun budak-budak perempuan dan juga termasuk budak-budak lelaki, mereka didedah terlalu awal. Mereka disentuh terlalu awal. Mereka tidak tahu, tapi sebenarnya itu ialah trauma. Ya, ataupun trauma dalam keluarga. Kan saya dah katakan tadi, kalau pasangan itu tidak sihat, maka perkahwinan mereka juga tidak sihat. Kalau perkahwinan mereka tidak sihat, maka berlaku juga penceraian. Ya, penceraian sudah menjadi seperti apa? Sesuatu yang no problem. Kalau kita tak ngam, kita cerai. Ya? Kalau kita tidak suka, kita cerai. Itu ialah cara duniawi sedang
destroy, ya, mereka cuba untuk merosakkan, ya, dari segi perkahwinan. Ataupun peranan ayah. Ini semua adalah saya sudah katakan tadi, tapi saya nak bagi emphasis, ya. Kalau ayah selalu pasif, ayah adalah pemimpin dalam keluarga. Ambil peranan ini. Tapi banyak kali ayah suka macam ni, ibu kamulah berdoa. Jangan. Ya, sama-sama kita memimpin keluarga kita. Kadang-kala ayah terlalu pasif, kadang-kala ayah tiada. Ibu menjadi terlalu dominan. Ibu menjadi terlalu pasif. Itu yang saya alami semasa saya kecil. Kerana ayah saya suka berjudi, seorang peminum, dengan itu dia tidak tahu mengendalikan kewangan. Oleh itu ibu saya mulai mengambil lebih dominan. Kalau dia tak dominan, kita semua akan mati kebuluran. Nampak tak? Ya. Tapi ini merupakan satu isu, ya, tekanan rakyat. Sekarang kita menghadapi isu ini. Pemuda-pemudi sekarang ataupun para remaja ataupun mereka yang berada di sekolah, jikalau mereka katakan, oh, saya ikut, ya, pendirian firman Tuhan, satu lelaki, satu perempuan, satu suami, satu isteri. Tahu tak, mereka akan diketawakan. Mereka akan ditekan oleh rakan sebayanya. Apa ini? Satu suami, satu isteri. Tak payah. Boleh pelbagai perkahwinan. Kamu ni kolot dah. Kamu ni dinosaur. Ya, kamu ni ikut apa? Ha? Kamu akan diketawakan. Itu yang sedang berlaku sekarang. Kekurangan kasih sayang. Ataupun takut pada jantina yang bertentangan. Misalnya bagi saya, ya, semasa saya suka lelaki tu, tapi saya di-sidelinekan, saya dikecualikan. Dengan tu saya mulai takut. Saya tidak mahu. Ataupun saya rasa mereka cuma nak ambil kesempatan saja. Dengan tu saya rasa takut untuk bersama dengan jantina yang bertentangan. Ataupun harga diri yang rendah. Pengaruh media. Yang dua-dua ini sangat sukar untuk kita mengawal. Sekarang media mempengaruhi. Ya. Setiap media yang kamu baca, YouTube ke, Facebook ke, Instagram ke, Twitter ke, apa ke, semua sudah dipengaruhi oleh kuasa-kuasa kegelapan. Saya tidak tahu, kamu tahu ke tak tahu? Ya. Mereka sudah dipengaruhi. Saya tidak tahu, malam ni saya tahu live kat Facebook, ya. Kalau Facebook tahu apa yang saya sedang cakap sekarang, mungkin mereka akan ban page itu, ya. Pastor Matthew, kamu kena siap, ya. They might ban the page, ya. Sebab saya sedang katakan bahawa seseorang yang LGBT boleh berubah. Bagi mereka nilai-nilai itu ialah kamu tidak boleh berubah. Perubahan kamu ni adalah tidak benar. Pengaruh media, postmodernism, ya. Apa yang merupakan kebenaran sudah bukan lagi kebenaran. Apa yang bukan kebenaran itu, what is lies, sudah menjadi truth. Whatever that is truth becomes lies. Nampak tak? This is postmodernism. Kita berpegang pada nilai-nilai kita. Pada hari ini, cabaran kita yang paling utama ialah gereja-gereja akan menghadapi satu cabaran di mana hak kamu sebagai sebuah gereja, hak kamu sebagai seorang Kristian mungkin akan diambil. Di mana kamu tidak ada peluang untuk katakan bahawa Tuhan boleh mentransformasikan seseorang. Tuhan boleh mengubah seseorang. Right? Oleh itu, ya, statement ini dalam bahasa Inggeris, change is possible, untuk saya, ya, kalau saya berada di Amerika Syarikat, hari ini mungkin saya akan dipenjarakan kerana saya katakan change is possible. Because I'm using a hate crime, ya, merupakan saya sudah membatasi, ya, undang-undang benci pada mereka yang tidak mahu berubah. Di mana hak saya? Hak saya memang sudah menjadi kurang, ya, setiap hari. Apa yang kamu boleh buat kalau kamu ada kawan yang menjadi kawan kamu yang mungkin LGBT, kawan kamu yang mungkin berada dalam kesakitan, bukan saja LGBT, mereka yang ada isu, apa yang kamu boleh buat? Malam ni saya nak bantu kamu sedikit, ya, sebelum saya habis, ya, maybe another 5-10 minutes saya cuba nak habiskan bahagian ini dan kamu boleh beri saya persoalan. Sebagai seorang teman perjalanan, we are all people helper. Dengar sini, ya, saya tidak boleh mengubah seseorang. Saya tidak boleh mentransformasikan seseorang. Itu merupakan kerja apa? Kerja Roh Kudus, bukan kerja saya. Itu ialah kerja Tuhan. Tapi saya sebagai seorang teman perjalanan,
Saya harus berasaskan Alkitab. I need to be Bible based. Ya, saya harus berpusat pada Kristus, Christ centered. Saya tidak mahu membawa orang lebih mendekati saya, membawa mereka lebih mendekati Kristus, salib. Ya, dan saya harus dipimpin oleh Roh Kudus, Spirit led. Dalam perjalanan seseorang, kita harus, kalau kita nak menolong seseorang, we need to have these three things: Bible based, Christ centered, and Spirit led. Ya, cuba jadi tempat yang selamat. Kita semua, we are all church. Ya, we are all church. Walaupun kita manusia, but we are church. Church merupakan manusia. Adakah church kamu selamat? Adakah kamu selamat? Adakah kamu ciptakan tempat yang selamat untuk mereka berkongsi? Banyak kali mereka belum habis berkongsi, kamu sudah guna firman Tuhan, ketuk kepala mereka. Jangan. Firman Tuhan itu sebenarnya untuk ketuk kepala kamu, bukan kepala mereka. It's to whack you, not whack them. Yeah? 66 days, whack every day. 66 buah buku. Alright. So, you be the safe place. Biar bagi mereka berkongsi. Ya, kita harus ada empathy. Empathy ialah saya tidak faham apa yang kamu lalui sekarang. Bantu saya untuk faham. Bukan simpati. Simpati kamu nak mengubah mereka. Simpati kamu nampaknya lebih kuat daripada mereka. Jangan lupa ya, dosa homoseksual tidak beza dengan dosa-dosa yang lain. Dosa homoseksual sama juga dosa kamu yang menipu. Sama dengan kamu yang mencuri. Sama dengan kamu yang angkuh. Sama. Ya, dia tidak ada beza. Kalau ada orang yang datang berjumpa dengan kamu, berikan mereka peluang untuk kerahsiaan. Ya, jangan kamu mereka datang saja, kamu sudah, lepas tu kamu pergi bersembang-sembang dengan orang lain. Oh, dia tu macam ni, macam. Jangan. Confidential. Tapi untuk confidential ini memang ada batasan. Biasanya untuk mereka yang datang, kamu bagi dia tahu. Kalau saya tahu kamu cuba menyakiti hidup kamu atau menyakiti orang lain, or you want to hurt this person and hurt yourself, saya tidak boleh simpan rahsia ini. Saya kena bagi orang, bagi pastor tahu, bagi orang yang lebih tua tahu. Okay? Gay friendly and not gay affirming. Ini ada bezanya. Gereja harus menjadi gay friendly, bermaksud kamu berkawan dengan orang yang berdosa, termasuk LGBT, termasuk mereka yang menipu, mereka yang minum, mereka yang berjudi, sama. Ya, gereja harus merupakan gereja untuk orang yang berdosa. We are gay friendly, we are sinners friendly. Tapi kita bukan affirming. Kita bukan katakan apa yang mereka buat itu betul. Kita bukan katakan mereka yang menipu tu betul. Tidak. Ya, perbuatan menipu tu adalah dosa. Perbuatan angkuh itu adalah dosa. Ya. Oleh itu kita berkongsi kebenaran dan kasih sayang Tuhan kepada mereka semasa mereka sedia. Kalau mereka tidak sedia, jangan kamu guna firman Tuhan dan ketuk kepala mereka, tolong, please. Ya, sebab ramai orang katakan ya, yang Kristian ni mereka mendiskriminasikan kita. Mereka selalu guna Bible untuk mengubah hidup kita. Bagi saya, kalau orang itu sudah menerima Yesus, dia sudah mengenali Yesus, kan kuasa salib boleh mengubah kehidupan seseorang. Kita tidak payah buat, kita tidak payah bagi tahu dia yang dia tu lebih berdosa. Berikan mereka masa, sabar. Saya nak kamu tahu, I want to remind you this. Mereka juga adalah ciptaan Tuhan. Oleh itu kita harus hormat mereka. Walaupun kita tidak affirm, kita tidak we don't agree, kita tidak setuju ya perbuatan mereka. Tapi mereka masih dalam ciptaan Tuhan. We need to learn to respect them. Ya. Cuba faham ya. Mereka ada banyak isu-isu. Kalau mereka tidak sedia, mereka tidak mahu bertembung dengan isu-isu itu. Kalau kamu memang membantu seseorang, kamu kena siap diri ya. There will be over attachment. Bermaksud mereka akan ada satu ikatan yang sangat rapat dengan kamu. Dengar sini. Kan firman Tuhan katakan kita bagaikan cahaya. We are salt and light. Garam dan cahaya. Bermaksud kalau kamu ada Yesus, kalau kamu ada Roh Kudus dalam kehidupan kamu,
dengan automatik ya orang-orang yang lain akan tertarik pada kamu. So you expect over attachment. Oleh itu, jangan kamu menemani seseorang itu satu dengan satu. Always in a group. Ya, jalinkan batasan yang sehat. Ya, bagi mereka satu maklumat yang realistik. All these things ya, kalau kita datang untuk mengajar, we will be teaching all these things. Ya, yang sangat penting berjalan dengan mereka dalam satu kumpulan. We never do one to one. Ya, di PLUC kita always 2 to 1, 2 pembantu dengan satu ya yang sedang mengalami kesakitan dalam hidup mereka. Kita bantu mereka menuju ke salib because cumalah Yesus saja harapan mereka, bukan kita. Kita bukan harapan mereka. Kita semua adalah misi. Jururawat, okay? We are all nurses. Oleh itu, saya nak ringkaskan di sini. Buat mereka rasa selamat, ada kasih sayang, kepercayaan. Mereka ada kepercayaan pada kamu. Ada genuine relationship, hubungan yang tulen. Mereka tahu. Berikan mereka masa. Mungkin mereka akan cuba dapatkan bantuan ataupun berubah. So can you see? Kalau kamu nak teman seseorang, there's so many things. Ada banyak benda yang kita harus ya mulai kita sediakan diri kita. Sebab saya percaya gereja merupakan hospital yang paling besar. Orang yang luka akan datang dalam hospital ini. Dan semua orang di sini adalah jururawat. Kalau kita buat mereka rasa selamat, kita ada kasih sayang yang tulen. Kita buat mereka percaya pada kita, hubungan yang tulen, dan berikan mereka masa. Mungkin satu hari nanti mereka akan mendapatkan bantuan ataupun berubah. Saya nak tinggalkan ya kontak nombor saya. Ya, kontak nombor di sini dan handphone ya, that's the hotline ya, ataupun email. Kalau kamu tahu ada sesiapa yang perlukan, boleh suruh mereka menghubungi kita. Cuma untuk isu-isu yang ada kaitan dengan LGBT ya. Kalau mereka ada boyfriend, girlfriend, hantar pada Pastor Matthew. Ya, kalau ada apa tu perkahwinan yang luar ke apa ke, semua hantar pada Pastor Matthew. Jangan hantar pada saya ya. Cuma isu yang ada kaitan dengan LGBT saja yang hantar pada kita. Malam ni saya syukur pada Tuhan kerana diberi peluang untuk berkongsi di sini. Dan saya harap ya, mungkin ada persoalan, kita ada 10 minit lagi yang mungkin there's questions that people might want to ask. Okay, Pastor Matthew. All yours. Thank you, Pastor Trifina. Sangat-sangat bagus, sangat-sangat diberkati. Thank you very much. Saya kira penjelasan yang sangat bagus, sangat jelas. Ya, saya pikir ini membuka pikiran kita, membuka wawasan kita, membuat kita mengerti banyak hal. Kita tidak boleh menolak orang yang adalah LGBT karena mereka juga ciptaan Tuhan, mereka juga dikasihi Tuhan, mereka juga dicipta Tuhan. Karena mungkin mereka jadi begitu, beberapa faktor, juga pergaulan dan sebagainya. Nah, saya membukakan waktu ini untuk pertanyaan. Ada siapa-siapa mau bertanya? Silakan Anda bisa unmute dan bisa tanya. Kalau ada yang mau bertanya. Ada siapa-siapa? Mungkin saya akan mulakan dulu. Pastor, apakah tanda-tanda awal seseorang individu itu LGBT? Gay ataupun lesbian? Sebenarnya tiada tanda-tanda yang terlalu awal ya. Kalau kita dapat lihat kalau dalam first 5 years kan, kalau first 5 years tu kita dapat lihat bahawa budak tu lebih lemah ataupun lebih lemah lembut, kita boleh bimbing dia. Berikan dia kata-kata kepastian walaupun dia seorang budak yang lemah lembut, tak bermaksud dia seorang LGBT, tak bermaksud dia ada isu identitinya ya. So kita boleh membimbing. Yang paling penting ialah memberi mereka confident. Ya, confident menjadi lelaki atau confident menjadi perempuan. Ya, so kalau kita lihat ya, ada misalnya, saya pernah ada satu case ni di mana ibu bapa jumpa saya katakan bahawa anak perempuannya semasa pergi kat tandas dia tidak mau duduk, dia tidak mau squat ya, dia mau berdiri seperti lelaki yang lain. Ya, so dia masih kecil. Dengan itu dalam perhatian kita tidak boleh katakan bahawa dia seorang homoseksual, tidak. Ya, kita membantu ibu bapa tu memahami bahawa kita faham segelintirnya ialah kebanyakan adalah budak lelaki. Dia suka bermain dengan budak lelaki.
Okay. Lepas tu saya dapati bahawa banyak kali ibunya ya jarang memakai skirt. Ya. So saya pun cuba mendorong ibunya pakai skirt, dan setiap kali ibu memakai skirt, saya mendorong ayah itu memberi kata-kata kepastian kepada ibu tu. Katakan, oh ya kamu hari ini pakai skirt sangat cantik. Bukan pada anak tau, pada ibu itu. Dengan itu anak perempuannya dapat peluang melihat bagaimana seorang lelaki ya melayan seorang perempuan. So you're helping to change the mindset ya di sini. Dan puji Tuhan ya, selepas ibu bapa ni cuba ada perhubungan yang lebih sihat dengan anak ini, the mother, ibu dengan anak perempuan tu ada masa keluar, mereka buat benda-benda yang dibuat oleh perempuan. Okay, maybe mungkin mereka buat tu untuk kuku jari ke apa ke, all these things. So with that, kita lihat bahawa anak perempuan ni dia ada peluang untuk melihat ya from another angle. Jadi perempuan macam mana? So yang penting ialah kalau kita dapat lihat sedikit tanda-tanda, kita jangan bimbang. Ya, kita harus mungkin berbincang dengan orang yang tahu, dan how can we membimbing anak itu. That's the most important thing. Yes, Pastor Matthew. I can't hear you. Your mic is not off. Not on. Oh, sorry. Yeah. Itu dikatakan di sini in inbox ini dia tanya banyak kawan-kawan yang LGBT yang sudah okay, the rest struggle, most of mereka sebab tidak yakin pada diri sendiri dan mereka merasa kita dengan sesama jenis tetapi berkelebihan. So what's the question? That's a statement. And another person asked, Genesis 4 verse 17, Cain married his sister. How's that allowed by God? Jangan lupa ya, dalam kejadian bab 1, bab 2 dan kejadian bab 3, dosa sudah masuk. Alright, so when dosa masuk, the world no longer is the same world that God has created. Alright, kalau kita lihat di Leviticus ya, Leviticus in bahasa is what lah? Leviticus Imamat. Ya, kalau kita lihat Imamat, there's a lot of yang perbincangan, there's a lot of law mengenai kelemahan dari segi morality. So please go and read. Alright, so ada hubungan dengan adik perempuan sebenarnya juga tidak dibenarkan oleh Tuhan. Okay. Alright, macam mana? Gay friendly but not gay affirming. Okay. Okay. Baik, yang penting sekali kamu kena kamu sendiri kena ada satu pendirian. Alright. Tapi pendirian tu tidak bermaksud, you always hammer people with the pendirian. Pendirian kamu, like for example, you have friends who are LGBT, kalau semasa mereka berbincang, mereka sedang berdoa, berbual and things like that. Kalau topik-topik mereka menyebabkan kamu rasa tidak selesa, ya, kamu sebenarnya boleh excuse yourself. Adakah itu bermaksud kamu tidak hormat? Tidak. Sebab kamu saling hormat-menghormati. Kamu tidak rasa selesa. Dan they need to also, mereka juga kena belajar untuk hormat kamu kerana kamu tidak rasa selesa. Ya, tapi tak bermaksud kamu mendiskriminasikan mereka, tak bermaksud kamu menghalang mereka sebab mereka masih mereka ada what they call, they can choose what they want to do, ya, but you can also choose what you want to do. Kamu juga boleh pilih untuk tidak mahu mendengar perbualan mereka, ya. Tak bermaksud you have to stay there, dengar, baru means that you are gay friendly. Tidak. Gay friendly di sini bermaksud kamu tidak mendiskriminasikan mereka. Kamu tidak mengecualikan mereka. Kamu tidak ambil peluang pekerjaan daripada mereka. Kamu bukan persecute them. No. That is not gay friendly. That's not sinners friendly. Ya. Kalau kita buat cara itu, gereja memang tidak ada tempat untuk orang dosa lagi. Ya.
So gereja harus merupakan tempat untuk mereka masuk, tapi at the same time oleh kerana dia adalah gereja, dia ada pendiriannya, dia ada nilai-nilainya. And it's mutual respect. Alright, boleh? Ya. Yes. Thank you, thank you. Ya. Begini, saya juga pernah came across satu case mereka seorang lelaki. Ini remaja berkata begini, susah untuk saya menjadi seorang lelaki untuk hidup. Karena susah sekali, lebih bagus jadi perempuan saja. Ya, itu mengerikan sekali. Saya percaya ciptakan kita bukan Adam dan Steve, tapi Adam dan Eve. Ya. Saya kira itu sesuatu yang setiap orang kita tahu. Ya. Kalau saya ada peluang, kalau saya dapat persoalan seperti tadi itu, saya akan tanya, mengapa kamu katakan menjadi seorang lelaki sangat sukar? Ya. Oleh kerana saya tidak boleh, I cannot, saya tidak boleh bayangkan, saya tidak tahu ya, saya tak boleh assume, ya, tak boleh assume bahawa apa yang saya kata itu betul. I have to listen first, dengar. Ya, saya nak dengar. Kenapa dia katakan sukar? Sebenarnya jadi lelaki memang sukar. Betul tak, Elder Raymond? Jadi lelaki tak senang kan? Ya, kena jaga, kena kerja, dapatkan duit, lepas tu kena menyara keluarga. Ya, kalau ada menghadapi cabaran dalam hidup, kadang-kadang kita susah nak bagi tahu isteri sebab dia tak boleh handle. Banyak isu. Dengan itu mungkin anak lelaki yang nampak ya cara lelaki terpaksa memikul beban-beban yang ada tu, dia rasa takut. Or maybe there's something. So saya rasa kalau boleh kita beri peluang dengar, tanya. Jangan tanya dia atau tidak, ya, persoalan yang dia tidak. Tanyakan, boleh tak lebih ceritakan, kenapa kamu katakan jadi lelaki itu sangat sukar? Sebab saya tidak faham. Okay? Ada lagi persoalan? Kalau tidak, sudah 9:30. To a girl, he wants Yes. through the long journey of surgery. Is it absent of the father? Which one? You're talking about a change of sex? Yeah. How does a boy change to a girl? He went a long journey of surgery. Is it the absence of a father? Okay. Untuk mereka yang ada yang transgender, ya, yang mengubah dari segi genitalia mereka pergi pembedahan. Okay. Ada banyak sumbangan psikologi yang berlaku. Ya. Kebanyakan daripada mereka tidak mereka tidak akan setuju dengan saya, ya. Tapi salah satu mentor saya ialah seorang ahli, seorang psikologist dan pakar sakit jiwa, ya, psikologis. Dia ada case-case seperti ini, di mana ada budak kecil, mereka sudah ada nampak, ya, mungkin lebih towards being a transgender. Okay. Mereka mungkin bagi tahu ibu atau ayah bahawa saya tidak mahu jadi lelaki, saya mahu jadi perempuan. Ya. So what they do is this, mereka tidak bawa budak ini berjumpa dengan doktor, tapi ibu bapa yang berjumpa dengan doktor. And we found that there's a case di mana ibu bapa berjumpa dengan doktor, mereka cuba mengubah cara interaksi dengan budak lelaki ini. And actually it was successful. Alright. Di mana ayah lebih banyak, ya, memberi masa kepada budak lelaki ini, bermain dengan dia, mungkin bermain masak-masak. Ada banyak ayah katakan, main masak-masak, main patung-patung, kan jadikan kita tidak kelelakian? Tidak, ya. Semasa kamu bermain dengan dia, kamu akan lebih memahami minda dia, dan kamu akan ada peluang berkomunikasi dengan dia. Misalnya kalau dia bermain anak patung, kamu boleh mengajar dia bagaimana kita menghormati seorang perempuan, respect. Kamu sudah mengajar topik-topik yang berkaitan dengan seks, sex education, ya. Kamu tidak akan kurang lelakian kalau kamu bermain masak-masak. Tidak. Tapi dalam permainan itu kita mengajar dia apa tu tanggungjawab, apa tu peranan seorang lelaki and so forth. Dan mereka akan rasa saya ada masa ataupun hubungan dengan ayah saya.
Then one of the things that saya selalu katakan pada ibu bapa, when you call the boy, bagi dia, today kamu sekarang adalah small man. Satu hari nanti kamu akan jadi big man. Ya, dengan itu kita akan memberi dia satu impact yang lebih positif, ya, dari segi mencetak, ya, identity dia, dari segi jantina dia. Ya. Saya masih ingat, Pastor. Saya dari kecil itu membesar dengan 6 orang perempuan. Wow. Saya satu-satunya lelaki. Masa-masa saya juga masa-masa dengan mereka, belajar masa-masa. Tapi syukur anugerah Tuhan saya tidak menjadi seperti mereka lah. Ya, mungkin itu anugerah Tuhan juga. Tapi tidak semua yang suka masa-masa main dengan perempuan akhirnya seperti ini. Ya. Belum saya tidak suka masa-masa, saya memanja pokok. Okay, so memanja pokok ataupun tidak bermain permainan yang dimain oleh perempuan tidak bermaksud dia bukan perempuan. Nampak tak? Ya. So at the end of the day, saya nak galakannya banyak berkomunikasi dengan anak-anak dan jangan abaikan, ya, peringkat 12 tahun yang pertama itu. Itu ialah perkembangan anak yang paling penting sekali. Kalau hari ini kamu tiada peluang lagi, mungkin ada cucu-cucu. Mungkin ada anak-anak saudara, mungkin mereka yang anak-anak jemaat kita. Jangan kita abaikan, ya, peluang ini. Ya. Puji Tuhan. Ya, saya percaya begini, kesimpulan, saya percaya begini. Gereja tidak menolak LGBT. Tidak berarti gereja setuju, tidak. Tapi menjadi tanggung jawab gereja untuk mendidik mereka supaya mereka kembali ke ciptaan yang semula. Jikalau mereka mahu. Jikalau mereka mahu. Ya. Kalau mereka mahu. Saya pikir itu panggilan gereja. Sebagai gereja kita tidak bisa menolak mereka. Sebab Tuhan bawa macam-macam jemaat datang dengan pelbagai orang-orang yang aneh. Tapi kita harus terima mereka apa adanya. Receive them, accept them just the way they are. Saya percaya kita bisa lakukan sebagai gereja, dan juga gereja menjadi tanggung jawab gereja untuk mendidik mereka, mendoakan mereka, jalan bersama-sama dengan journey perjalanan itu, supaya oleh anugerah Tuhan, Tuhan mengubah mereka. Saya tidak setuju kalau gereja berkata, oh mereka orang berdosa. Pendeta mana yang tidak pernah berdosa? Ya kan? Pendeta mana yang tidak pernah berdosa? Kalau ada pendeta yang paling alim tidak pernah berdosa, please jumpa dengan saya. Saya mau berguru dengan Anda. Mungkin Anda bisa jadi next Tuhan. Ya, saya percaya tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi setiap orang pernah, kita hidup dalam benih dosa, tapi karena anugerah Tuhan kita diselamatkan. Karena Yesus kita diselamatkan. Dan saya percaya ini menjadi rencana Tuhan buat kita, supaya kita menjadi lebih seperti Yesus. Dan gereja, mari ini tanggung jawab kita. This is our responsibility to receive them just the way they are. Kita harus terima mereka. Kalau tidak, suatu hari nanti kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan waktu itu Anda jawablah kepada Tuhan. Ya, sebagai seorang pendeta. Saya pikir itu saja. Thank you very much, Pastor Trevina. Ya, terima kasih sekali. Terima kasih semuanya karena telah mengikuti acara ini, ya. Dan hari Kamis nanti, ya, saya kira, ya, thank you very much.